Dibawakan oleh penaja utama Jelajah Jiwa SME, Unify Business, rakan digital pilihan anda. Baik, bertemu kembali. Sekarang kita berada di segmen Jiwa SME di mana kita akan bersama dengan pelbagai usahawan-usahawan tempatan, pelbagai sizes of business, mikro, kecil dan juga sederhana. Dan untuk waktu ini kita akan bersama dengan salah seorang yang sudah agak lama berkecimpung dalam dunia perniagaan ini, iaitu pengasas Gula Cakery, Nur Arieni Adriana, Muhammad Rizal ataupun lebih selesa dikenali sebagai Puan Arieni sendiri. Terima kasih kerana bersama dengan saya dalam Niaga Awani pada pagi ini. Apa khabar? Sihat ke? Sebab putih hari ini? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, depan kita pun dah ada satu kek. Memang cantiklah disiapkan oleh Puan Arieni sendiri dan memang berkena dengan topik kita berkenaan pada hari ini, nak menyentuh berkenaan dengan industri ataupun segmen orang kata desserts lah. Gula Cakery itu sendiri, kita tahu ini adalah minat Puan Arieni sendiri. Betul. Tapi untuk venture dalam perniagaan itu bukan senang sebenarnya. Jadi how did you start? I think bermula daripada umur saya, waktu saya kecil lagi, saya memang dengan nenek saya dah. Saya suka memasak dengan nenek saya dan saya sendiri seorang yang orang panggil family person. So saya sangatlah orang-orang yang memang suka bersama keluarga. Kalau boleh tak lekang dengan arwah nenek saya, dengan ibu bapa saya, dengan makcik saya. Makcik saya pun tak ada anak, jadi saya pun memang rapat dengan makcik saya and saya memang dibesarkan untuk makan di rumah. Kat situ. So jadi waktu umur saya kecil tu saya dah belajar buat kek sikit-sikit dah dengan nenek saya. Lepas tu dari umur 19 saya bermulalah bila saya masuk ke universiti. Saya bawa keks untuk kawan-kawan. Lepas tu lama-lama orang suka-suka, saya cakap, macam seronok pula kalau kita start menjual. Jadi bila saya start menjual tu memang dia dah jadi satu orang kata gian tau. Dia dah macam jadi macam addicted. So daripada situ saya kata okey, saya nak buat hari-hari. So daripada situ saya bermula untuk join bazar-bazar dekat bawah rumah saya. Saya duduk kondo dulu. Kat bawah tu saya join jual dengan jiran-jiran. So kat situlah bermulanya kisah membuat kek saya lah waktu 19 tahun. Jadi awal Puan Arieni berkecimpung dalam dunia perniagaan sambil belajar, Betul. sambil menjual at the same time. Tapi kita tak tahu, adakah Puan Arieni ada latar belakang ataupun background of business sampai ada ilmu untuk menjual itu sendiri ataupun you gather it along the way? Saya rasa sebab waktu saya belajar tu saya ambil A-levels. Kat situ pun ada business management juga, tapi tidaklah orang kata terlalu mendalam. Lepas tu saya ada bachelor's in early childhood education. So saya sebenarnya graduate untuk mengasuh kanak-kanak daripada umur 2 tahun. Sebab saya anak bongsu, saya yang terakhir. Jadi tak ada adik. Jadi masa saya ambil pengasuh kanak-kanak tu, saya memang minat. Sekarang anak dah 3, dah lain dah. So daripada situ, saya rasa maybe my way of teaching and saya rasa daripada kesukaan saya untuk mengajar kanak-kanak, maybe the love, orang kata lebih keibuan lah kat situ kan. Jadi nak jadi that orang kata girl next door punya ni. Tak adalah keluar orang kata lepak-lepak yang melampau-lampau. Tak. Jadi from there, memang tak ada background. Tapi saya rasa sebab my family, my sister, dia ialah accountant. Jadi dia banyak support saya dari segi numbers lah. Orang kata nak buat bisnes ni, kalau tak tahu nombor tak boleh buat bisnes. Jadi I think I learn slowly and I'm a very orang kata boleh katakan fast learner jugalah. Jadi I know that dalam bisnes apa perlu kita buat, apa numbersnya. So kat situ ada kakak saya and I think it's a family support jugalah waktu saya bermula tu. Ya, family support is one thing. Itu dah sikit sebanyak background lah. So family support is one thing. Betul. Dan juga orang kata ilmu perniagaan itu juga penting. So berkenaan ilmu perniagaan tadi Puan Arieni dah kongsikan. So kita nak tahu dari segi pendanaan itu sendiri. Bagaimana you got all the money dari segi resources? Macam mana mungkin kongsikan perjalanan itu? Boleh. So daripada umur 19 tahun masa saya bermula tu, hari-hari memang saya simpan duit waktu saya bermula di rumah. So daripada situ hari-hari jualan saya mencecah RM600. Saya rasa sedih dengan RM600 waktu tu dah sangat-sangat banyak. Jadi saya buat orang kata RM50 untuk bayar elektrik, RM50 tolak tepi masuk tabung. Lepas tu balance tu memang saya guna untuk roll balik modal saya. Jadi daripada situ kan orang kata ialah RM500 hari-hari. Lepas tu saya belajar lagi and duduk dengan parents. Jadi apa lagi saya boleh buat kalau bukan menyimpan. And dalam impian saya tak terfikir langsung nak membuka kedai dengan apa yang saya ada sekarang. Jadi from there saya simpan-simpan, saya ada dalam RM70,000 waktu di dalam ASB saya, RM70,000. So waktu tu memang itulah duit yang I keep, yang saya rasa okeylah kalau apa-apa kan, mana tahu nanti nak buat apa-apa ke. Dan lepas tu bila saya nak buka kedai, permulaan untuk membuat dana saya perlukan RM250,000
Waktu kedai yang pertama saya buka pada tahun 2015. Di mana tak salah? Di Kota Kemuning, Shah Alam. So kat situ saya perlu 250, jadi duit saya 70,000. Yang last sekali lain-lain tu ialah duit family saya. Waktu tu saya cakap kat my dad dengan my mom lah. Waktu kan my parents kerja di overseas waktu tu. Jadi saya cakap, okay lah, bolehlah kita buka kedai. Tak sangka pula RM250,000 kan. Jadi from there was my family. Tapi lepas itu saya mencari peluang grant di Malaysia ni. Saya Google, saya kata apa kita boleh dapat duit ni daripada mana kan. Jadi saya Google, saya kata oh ada grant teraju. So saya baca teraju tu ialah satu pertandingan yang kita boleh join untuk dapat duit RM500,000. Saya kata bestnya. Saya kata jom join. So saya pun buatlah video dan alhamdulillah saya lah salah seorang pemenang. So saya menanglah RM500,000 waktu tu and saya fikir wow, inilah rezeki saya and I think ialah sesuatu yang saya patut bangga bersama keluarga. Jadi daripada situ kita orang pun dapat RM500,000 tu after a few months lah. Dia ada banyak paperwork. Masa tu saat mana nak grant, it wasn't senang, mudah kan. Saya ingatkan duit tu pun masuk account je. Rupanya banyak lagi proses-proses dia. So daripada situ saya rasa dengan 500 tu pun dapatlah saya berkembangkan lagi saya punya bisnes waktu tu. Dan sampai sekarang ada few branches. Betul, and also franchise. Dengan sekarang semua ialah bawah Gula Kekri, bawah saya dan juga keluarga saya. So saya mempunyai 11 cawangan Gula Kekri dan saya juga ada brand-brand lain bersama saya. So dalam jumlah keseluruhan saya ada dalam 21 outlet dan brand-brand yang lain yang saya handle. Satu banyak tu Boleh orang kata alhamdulillah. Dengar macam 20 tapi untuk handle semua tu di tempat-tempat berbeza bukan senang sebenarnya. Senang. Jadi kita nak tahu poin hari ni cabaran di sebalik nak membangunkan daripada online, daripada seorang student sampai ada 21 cawangan. What was the challenges and how did you manage to face it? I think cabaran-cabaran that I face kan, orang kata waktu tu saya sangat-sangat muda lah. Being 25 tahun, saya waktu tu pun tak kahwin lagi. Masih lagi di bawah ketiak ibu saya yang tersayang dan sangat-sangat manja. Lepas tu bila saya fikir, macam mana cabaran dia. So mula-mula semestinya funding lah. Orang kata financing dari segi duit when kita bukannya daripada keluarga yang, saya bukanlah daripada keluarga yang sangat-sangat orang kata berada, yang duit sentiasa banyak. I mean family saya dan saya, kita bekerja keras. Orang katakan bekerja keras. Lepas tu saya pula suka shopping. Satu lagi lah pula apa orang kata hobi-hobi lain kan. Jadi lepas tu orang kata cabaran dia ialah managing people. Saya rasa untuk saya menguruskan orang, nak mengurus diri saya lagi waktu tu umur 25, urus lagi orang. So I think it's not just about macam kita buka kedai, lepas tu dah duit masuk. Saya had to handle, orang kata itulah orang kata sekarang being an entrepreneur ni bukan sahaja duit tu bergolek tanpa usaha. Saya kena jaga operation. Saya juga masa awal-awal buka tak mampu nak ada human resource department. Siapa human resource? Kita lah yang kita lah hire, kita lah pack, kita lah apa, kita lah pack, kita lah jadi staff depan, kita jadi cashier, kita lah masak. Jadi back then it's about lepas tu nak memahami orang lagi. Oh ya Allah, Masya Allah. Benda tu ialah benda yang paling-paling saya rasa sehingga sekarang saya masih lagi ada cabaran untuk memahami pekerja saya. Saya mempunyai 350 orang sekarang pekerja. Alhamdulillah, orang kata dari 350. Berbanggalah juga orang nak bekerja di bawah Gula Kekri. Tapi cabarannya is definitely understanding people, managing and nak buat yang terbaik ni bukan senang kan bila kita berada di atas sebagai owner ke ataupun orang kata director ke, it doesn't matter. But I think the hardest part is nak balancekan dia. Kita nak orang suka kita, kita nak disukai, kita pun nak suka orang tu. And kita ni hanyalah seseorang manusia yang wanting the best. So I think dalam F&B pula, orang kata cabaran dia ialah masa berlalu dengan cepat. Dia bukannya macam kita boleh buat tahun depan baru nak fikir apa kita punya solution kan. I mean, we are dealing with customers, hospitality. And benda paling penting adalah memastikan customer kita happy. Tapi bukan saja customer, pekerja-pekerja saya juga kena happy. Jadi there's a lot of orang kata faktor-faktor lah. All this memang cabaran. And throughout all these years of evolution, penambahan cawangan dan juga franchise, penambahan orang kata sub perniagaan lain, kita ada macam El Ocho dan sebagainya kan. Mungkin and 2023 was your peak moment. Yes. With the most angka jualan yang besar lah pada tahun lepas untuk Gula Kekri. Betul. So how was it? How was the experience? Dan mungkin apa faktor yang contribute to this success of yours? For me, I feel yang contribute betul-betul ke dalam bisnes ni adalah sebab the brand that I started Gula Kekri ni, saya rasa with the social media, saya mempunyai 200 lebih ribu followers. And I think daripada situ, orang kata sekarang ni teknologi pun is evolving kan. Orang suka social media dan sebagainya. Jadi,
bila saya menggunakan Elocho, saya bukakan orang kata Irinis roti jala, semua tu lah minat saya. Saya memang suka sangat masak, and I like to masak sesuatu untuk nampak benda tu cantik. Lepas tu saya tahu, orang kata saya menjadi seorang consumer lah, orang kata saya sebagai pelanggan. Saya tahu diverse, orang kata taste bud, orang kata cita rasa dalam Malaysia ni sangat banyak. And kita lah tempat Malaysia datang cari makan kan. Jadi I know that saya boleh tap market untuk buat menu-menu yang berbeza, sebab kita nak tap new customers juga. Jadi saya tak boleh nak just, orang kata satu ni yes boleh berjaya, betul, tapi I think it's time for me to explore selagi saya boleh. And Elocho menu ni sebenarnya, saya suka Mexican food, and takkan kita nak pergi Mexico untuk mendapat menu. Jadi saya banyak R&D kan menu sebegitu. Yang sesuai dengan tekak Betul. Malaysia. Yes. Tekak ni especially tak boleh flavors yang terlalu mild. Kita suka yang punching, macam kari yang tu. Sebab tu saya buat roti jala saya, memang kari yang orang kata sesuai untuk pekat, orang kata bukan satu yang sangat cair ke apa ke. Jadi from there, semua resepi yang saya buat throughout my years ni is something yang saya dah study. Saya suka makan dekat luar pun saya mencuba. So orang kata jualan tu disebabkan masa tahun 2023, before that was orang kata COVID kan waktu tu. Lepas tu peningkatan dari segi sales tu sangat-sangatlah tinggi, yang saya rasa this is the time untuk macam penetrate. Sebab kalau kita lambat, orang lain dah ambil peluang tu. Jadi we had to rethink again apa kita punya apa kita punya plan kan, untuk fikirkan how to expand pada tahun 2023, sebab I think that was the golden moment untuk kita naikkan nama lagi waktu tu. Tapi speaking of tahun sekarang lah, 2024 dah habis pun, 2024 nak masuk tahun 2025, we can see that perubahan dari segi teknologi, dan bukan saja teknologi, macam Puan cakap tadi, dari teknologi itu sendiri meningkatkan persaingan dalam industri F&B sahaja. Jadi untuk Gula Kekiri, how do you manage untuk bersaing, untuk selangkah ke hadapan untuk bersaing dengan brand-brand ini, dan how do you manage tu dengan, sebab sekarang kita dah ada AI dan macam-macam, macam mana kita nak stay ahead of all these things? Saya rasa sebab I myself menjadi pada umur 33 tahun ni kan, saya rasa sebab saya pun inginkan that teknologi kan. Orang kata bukan saja dari segi bisnes tau, orang kata kita tengok dari segi operation kedai kan. Jadi saya dengan teknologi, sebagai contoh, kita boleh menggunakan a better post system untuk kita buat pengiraan stok. Kita boleh membeli post system yang boleh kirakan kita punya accounts. Selain daripada tu, orang kata teknologi dari segi equipments tu sendiri, saya rasa untuk kita maju juga, teknologi seperti orang kata mesin-machinery yang saya inginkan juga untuk menggunakan. And I think during this moment of time, kalau kita nak expand, kita kena laju, kita perlukan orang kata dari segi operasi lah. Tapi kalau kita tengok daripada segi social media marketing kan, untuk saya banyak pentingkan juga kita punya loyalty program lah. Orang kata loyalty program untuk meningkatkan lagi orang kata connection daripada business dan juga ke customer kita kan, ke pelanggan-pelanggan kita. Jadi loyalty program tu is something yang saya tak pernah berhenti. Orang kata kita sentiasa kena reward juga pelanggan-pelanggan kita yang sentiasa support kita. Saya ada pelanggan yang support daripada saya buat kat rumah. Jadi those are the things yang saya put lah. Dan daripada tu orang kata, how did you reward them? Kita ada buat banyak-banyak loyalty program tau. Contoh, when you come here, you get this cake. Ataupun you datang sini, you celebrate birthday dekat sini, you dapat something. You ada some discounts. Tapi those are all yang orang kata program yang orang kata kita kena createkan marketing yang sesuai untuk tangkap mereka untuk datang makan bersama kita kan. Selain daripada tu, saya rasa ialah continuous innovation. Itulah dari segi produk tu sendiri. Untuk saya sejenis saya memang suka buat research and development dari segi masakan dan juga pastry saya. Jadi saya suka banyak pergi ke Italy, saya pergi ke Paris. Saya belajar, orang kata sebab sekarang banyak sangat orang dah boleh masak juga. Tapi apa yang akan set you apart daripada diorang, yang saya rasa satu ialah the engagement with the customers is number one juga. Hospitality dan menjadi consistent and sentiasa ada produk viral. Contoh, saya memang suka follow viral lah. Sebagai contoh dulu Kromboloni yang donat tu kan. Ya Allah, tahun 2020 waktu tu donat orang sanggup beratur sampai keluar untuk membeli donat. So daripada situ saya kata kuasa viral dan sebagainya memang memberi impact kepada F&B. Jadi saya sentiasa nak followkan viral products. Orang kata dari segi teknologi, kalau kita ulang balik ialah mengenai orang kata post system, sentiasa membaki pulih dari segi teknologi with all the AI dan sebagainya. Dan saya rasa kita lebih mudah untuk berkomunikasi. Mungkin untuk seseorang yang tak pandai cakap ke apa pun dah boleh. Betul. Orang kata communicate kan. So I rasa these are the things yang saya sentiasa keep on, sentiasa wanting to improvise dan sentiasa membuat sesuatu yang baru
untuk pelanggan kita masih setia bersama Gula Cakery. Itu dia berkenaan dengan viral sekarang ni, viral pistachio, kunafa. Betul. Itulah mungkin coming soon from Gula Coming Cakery. soon lah, sebab sekarang ni semua orang pun tengah buat kan juga. So saya rasa benda ni memang orang kata now everybody likes trending products lah. Untuk saya produk-produk yang trending ni memang kalau you boleh buat, kita insyaAllah kita akan dapat the number of people untuk support kita juga. And kalau sekarang apa yang kita bincangkan sekarang adalah berkenaan perniagaan di peringkat tempatan, di peringkat domestik. But do you have plan to venture your business selain Malaysia? Seluar Malaysia. Sebenarnya memang ada that thoughts lah. Tapi macam saya cakap, mungkin dalam Malaysia macam saya, I always celebrate saya punya smaller goals lah. Orang kata kalau yang dekat pun kadang-kadang kita tercicir-cicir kan, apatah lagi kalau kita keluar. Saya ada outlet di Melaka, walaupun sejam setengah nak pergi sana pun orang kata cabaran tau, cabaran nak pergi lagi jauh, outlet tu lagi cabaran sebagai saya untuk nak pergi sana dan check kualiti dan sebagainya kan. So untuk pergi Melaka sejam setengah. So saya fikir lepas ni insyaAllah kita akan kembangkan dulu di dalam Malaysia, sebab I think population orang Malaysia walaupun tak sebesar luar daripada Malaysia, tapi saya rasa kita boleh tap lagi lah. I mean, sangat besar lagi kan di Johor Bahru, di Kelantan, banyak lagi tempat-tempat yang kita boleh, Kuantan semua, banyak orang yang suka travel dan try out desserts kan. So kita insyaAllah kalau betul dah okey, saya punya target untuk orang kata open up in Malaysia dahulu, dan insyaAllah after that barulah kita fikirkan luar dari Malaysia. Sebab ada samusawan dia lebih selesa dalam Malaysia saja, dia kata takut nak venture ke luar negara antarabangsa. Tapi saya rasa kan untuk semua orang kata entrepreneur kan, mungkin rasa takut tu semestinya lah, tapi dalam hati semua orang mesti nak orang kata go out of Malaysia to explore. Orang kata sebagai contoh di London, betapa ramainya orang inginkan nasi lemak. Masa saya pergi ke London, cari online untuk nasi lemak. So kita tahu yang sebenarnya everybody yang stays there inginkan orang kata Malaysian, taste of Malaysia. So I think opportunity tu ada, tapi whether we have the A team or not lah untuk membawakan nama tu lebih jauh lah di luar Malaysia. Kita dah borak macam-macam, and you dah share your background, macam mana you bangunkan jenama Gula Cakery. So moving forward, bergerak ke hadapan, apa lagi visi, misi dan juga aspirasi Puan Arini untuk Gula Cakery and all other franchises? Okay, so macam saya punya visi dan misi of course remains the same, untuk memberi yang terbaik, untuk menjadi salah sebuah brand yang akan menjadi homegrown brand yang berjaya di Malaysia, dan juga memberikan variety of desserts dan juga orang kata the perfect dining experience untuk semua pelanggan-pelanggan dekat Malaysia ni. And then selain itu, plan-plan untuk Gula Cakery adalah insyaAllah setiap tahun saya inginkan pembukaan minimum lah orang kata 3 outlet setahun, and from there at least bila kita ada plan tu, kita boleh pilih spot yang mana-mana yang lebih lagi ni. And then selain itu, insyaAllah saya inginkan masuk ke orang kata retail distributor. Kalau boleh, saya nak letakkan produk-produk saya, mungkin bukan satu outlet fizikal, tapi kita boleh kembangkan lagi untuk letakkan produk-produk kita di tempat-tempat lain, shelf ke apa ke kan, orang cakap maybe ready to eat, chocolate cake yang sebenarnya adalah brand daripada Gula Cakery. So saya inginkan yang itu juga. So insyaAllah kita akan try slowly. Macam tahun ni pun kita akan buka lagi 1 outlet akhir tahun. So untuk habiskan quarter 4 kita ni, kita akan buka lagi 1. Congratulations Puan Arini. Dan kalau siapa yang biasa makan Gula Cakery and other foods from the same branches ataupun franchises, inilah lady boss behind this brand, iaitu Puan Nur Arini Adriana Muhammad Rizal. Thank you so much again for coming. And thank you so much for sharing your story and inspiring story, dan harap cerita ataupun background story Puan Arini dapat memberi inspirasi kepada semua usahawan-usahawan di luar sana yang mungkin juga sedang berniaga secara kecil-kecilan di rumah, dan mungkin ada berniat untuk membuka kedai atau dan sebagainya. Boleh berjumpa juga dengan Puan Arini untuk dapatkan orang kata sedikit tips dan nasihat berkenaan industri perniagaan F&B ini. Jadi terima kasih diucapkan sekali lagi, dan semua perbincangan ini akan kami rangkumkan dalam platform digital Astro Awani dan astroawani.com. Dibawakan oleh penaja utama jelajah jiwa SME, Unify Business, rakan digital pilihan anda.